Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat menyambung tajuk doa-doa yang terbaik di dalam Al-Quranul Karim. Moga-moga pengisian kita pada pagi ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan menyambung doa pada nombor 17. Baik. Betul kan? Kita doa pada nombor yang ke-17. Mohon maklum balas dari tuan-tuan dan puan-puan. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Alhamdulillah jelas Ustaz. Boleh Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Diam je, bimbang juga saya ni. Maaf ya, agak ada urusan ya. Urusan anak-anak ni nak belajar lah. Okay. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan kepada doa yang ke-17. Kita nampak tak doa yang saya papar ni? Yang saya paparkan sekarang ni? Nampak Ustaz? Nampak. Nampak kan? Okey. Tuan-tuan ada nota kan? Okey, tak apa. Ada nota, Alhamdulillah. Kita contengkan. Oh, yang ini. Sekejap Saya saya nak kena simpan nota ni sekejap. Sekejap. Alhamdulillah. Okey. Buka buku surat nombor 24. Kita terus pergi kepada doa yang ke-17. InsyaAllah pada pagi ini doa nombor 17. Okey. Okey, doa bilangan yang ke-17 ini seperti yang kita sedia maklum bahawa doa ini doa yang diambil daripada surah Al-Falaq. Daripada surah Al-Falaq, yang mana surah Al-Falaq ini surah yang ke-113 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Surah Al-Falaq ini kenapa kita katakan ia adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Kerana ayat surah Al-Falaq dengan surah Al-Falaq ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua pun boleh mengamalkan doa ini. Okey, kenapa kita kata doa Nabi Muhammad? Kerana di sini juga ada perkataan qul. Perkataan qul iaitu Allah memerintahkan Nabi SAW untuk membaca. Jadi Allah kata qul, katakanlah. Maksudnya bacalah. Siapa yang diperintahkan untuk membaca? Maka yang dikatakan qul, katakanlah, di sini diperintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita namakan dia doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Doa ini kita sudah sedia maklum. Begitu juga insya-Allah jam 10.30 pagi nanti tajuk Fadail A'mal. Kalau tuan-tuan boleh bersama sekali lagi jam 10.30, insya-Allah saya akan ceritakan kelebihan-kelebihan lain pada 5 ayat dalam surah Al-Falaq ini. Salah satu daripadanya adalah Allah melindungi kita ini daripada 4 kejahatan. Jadi memang 5 ayat dalam surah Al-Falaq ini, ia fungsinya adalah untuk memberikan perlindungan.
perlindungan daripada apa? Daripada 4 kejahatan. Macam mana kita tahu ada 4 kejahatan? Ayat dia ada 5. Ayat dia ada 5. Tapi macam mana kita boleh kata 4? Okey, kerana pada ayat yang pertama, ni kita dah sedia maklum dah. Okey, jadi kita anggap ini adalah sebagai pengukuhan, sebagai untuk apa, mengingatkan kita semula tentang surah Al-Falaq ini. Okey, walaupun dia 5 ayat, kenapa kita kata ia 4 perlindungan? Okey, pertama, kita kena cari dulu mana 4 kejahatan tu. Okey, kalau kita nak cari perkataan kejahatan, dia ada pada perkataan syar dekat sini. Kita jumpa syarri. Syarri maksudnya adalah kejahatan. Okey. Yang pertama, waktu kita baca ayat nombor 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarri ni syarri. Kita jumpa dah yang ketiga. Yang kedua, kejahatan yang kedua. Syarr itu adalah jahat. Okey. Jahat yang ketiga dekat ayat nombor 4. Wa min syarri. Syarri, kejahatan yang ketiga. Okey. Wa min syarri. Kejahatan yang keempat. Jadi, ada 4 perkataan syarr di dalam suratul Falaq. Bermula ayat 2 sehinggalah ayat yang kelima. Jadi, apabila kita membaca surah Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita semua daripada 4 kejahatan ini. Ada 4 kejahatan. Okey, 4 kejahatan tu, kejahatan apa? Kejahatannya kita kena tengok pada ayat tersebutlah. Jadi kejahatan yang pertama, kalau kita tengok pada ayat ini, adalah kejahatan semua makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, ia membawa kepada keburukan kepada kita. Dia mendatangkan bahaya kepada kita. Maka kita minta lindung kepada Allah. Kejahatan yang kedua adalah kejahatan waktu malam. Tapi bukan semua malam. Tapi adalah malam yang ia boleh menimbulkan, mendatangkan kejahatan apabila ia telah gelap gelita. Okey, ini adalah kejahatan yang kedua. Kejahatan yang ketiga, walaupun di sini disebut sebagai tukang sihir wanita, tetapi dia juga merujuk kepada, secara umum, merujuk kepada mana-mana ilmu sihir. Okey, ilmu hitam yang cara dia menyihir manusia ini dengan dia menghembus-hembus pada simpulan-simpulan. Jadi dekat sini kejahatan apa? Kejahatan ilmu sihir. Dalam bahasa kita mudah macam ilmu hitam lah. Santau ke, banyaklah istilah guna bomo, kan, guna jin, semua itu dekat ilmu sihir. Kemudian yang keempat, kejahatan tu kejahatan orang yang dengki. Tapi bukan dia dengki saja, tetapi apabila dia cari jalan macam mana dia nak menunaikan kedengkian dia. Ini adalah kejahatan yang keempat. Jadi, apabila turunnya surah ini, maka Nabi tidak meninggalkannya. Jadi, perbincangan lanjutnya nanti kita kena bincang pada jam 10.30, tajuk khusus tentang kelebihan Al-Quranul Karim. Tapi dekat sini kita jangan tinggalkan dibaca ia. Kerana di sini sebenarnya dia adalah doa memberikan perlindungan. Bukan Nabi baca dengan kehendak dirinya sendiri, tetapi Allah perintahkan. Ingat ni dekat sini. Allah yang perintahkan. Qul, maknanya katakanlah perintah. Maknanya kalau Allah perintah, suruh membaca ayat ini, sudah pastilah Nabi tidak akan tinggalkan. Allah yang mendatangkan keburukan, betul? Allah yang perintah supaya minta perlindungan. Kita faham tak maksudnya? Maksudnya Allah yang mendatangkan keburukan
dengan izin Allah keburukan tu boleh berlaku. Tapi Allah Ta'ala juga memerintahkan untuk dimohon perlindungan daripada kejahatan-kejahatan ini. Jadi kalau orang tak nak baca, dia tak jadikan sebagai bacaan harian dia, maka tersangatlah rugi jika dia tidak membaca ayat ini sedangkan Allah perintah supaya suruh baca. Orang kita selalu sebut surah kul. Tapi kena ingat kul tu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibacakan. Jadi moga-moga doa ayat surah Al-Falaq ini dapat diamalkan daripada perlindungan daripada 4 kejahatan. Jangan tinggalkan. Jadi saya tidak dapat untuk menerangkan secara ayat by ayat kerana surah ini sebenarnya telah pun kita lakukan sesi tadaburnya pada hari Khamis jam 3 petang pada tajuk tadabur 22 surah lazim. Jadi kita dah selesai dah surah Al-Falaq ini. Dan saya yakin tuan-tuan perempuan pun dah faham. Jadi, untuk lebih mujarab, doa ini memang kena difahami, dipelajari daripada ayat 1 sampai ayat 5. Apabila kita faham, kita membacanya berbeza dengan kita hanya hafal, kita baca dengan kita tak faham. Jadi untuk mujarab, lebih mujarab berkesannya ayat Quran ini, dia bergantung kepada pembacanya. Bergantung kepada pembacanya sebenarnya. Kenapa? Kerana mungkin pada cara orang itu baca, cara dia memahami apa yang dipinta pada Allah. Sebab doa ni syarat-syarat utamanya adalah menghadirkan hati ketika menyebut apa yang dibaca. Maka kalau kita tidak faham apa yang kita baca, bagaimana kita nak menghadirkan hati? Oleh sebab itu, tuan-tuan dan perempuan kena pelajari. Jadi untuk sesi ini kita tak sempatlah untuk menerangkan, nak ulas ni saja tak cukup 1 jam. Saya memerlukan beberapa jam untuk menerangkan daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-5 ni. Tapi saya yakin tuan-tuan dan perempuan sudah pun pernah mempelajari surah ini, suratul Al-Falaq. Baik. Jadi ini adalah doa yang ke-17 untuk Allah melindungi kita daripada 4 kejahatan. Jadi kalau virus coronanya duduk kat mana? COVID-19-nya. Dia duduk dekat sini. Kejahatan makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan. Makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan. Dekat sini dia umum. Haiwan yang berbisa, manusia yang jahat, jin, apa sahaja virus, wabak tu semua duduk dekat ayat yang kedua. Makhluk-makhluk yang Allah telah ciptakan. Tidak ada di muka bumi ini yang bukan dari Allah. Sebab itu jangan tinggalkan ayat ini untuk dijadikan sebagai bacaan, zikir dan doa harian kita. Okay. Kita lanjutkan dengan doa yang berikutnya. Okey, doa yang ke-18. Doa yang ke-18 yang kita akan pelajari pada pagi ini tentang doanya, dia berkaitan dengan hari akhirat. Berkaitan dengan hari akhirat. Berkaitan di akhirat ni apa? Kita minta kepada Allah supaya jaga cahaya. Cahaya. Cahaya di sini maknanya di hari akhirat, okey, kita sangat memerlukan cahaya. Di antara cahaya yang penting, kalau kita baca dekat surah At-Tahrim, ayat nombor 8, ayat nombor 8 ni, ini adalah doa Allah minta disempurnakan cahaya ketika mana hendak melintasi
titian sirat. Okey. Kita semua meyakini bahawasanya di hari akhirat memang benar-benar akan ada satu titi yang sangat nipis. Jadi sesiapa yang pernah mengikuti tajuk, pernah mempelajari tajuk alam akhirat, tentu tuan-tuan dan puan dah pernah mengetahui, mempelajari tentang ada titian sirat. Titian sirat ni, kalau kita baca pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri pertama, dia lebih nipis daripada rambut. Tapi bukanlah yang kita pernah dengar yang rambut belah 7 tu. Itu hadis tu dia tidak kuat. Tetapi yang kuatnya, titi itu dia lebih halus daripada rambut. Okey, satu. Ciri yang kedua, titi itu di bawahnya ada api neraka. Maknanya kita semua ni pasti akan nampak neraka. Pasti akan nampak neraka. Macam mana kita boleh kata kita nampak neraka? Sebab kita akan lalu di atas titian itu. Sebab di bawahnya adalah neraka. Maknanya pasti nampak neraka tu. Okey. Lepas tu, ciri yang ketiga, titi itu dia sangat licin. Dia sangat licin. Dan ciri yang keempat, titi itu dia lebih tajam daripada pedang. Lebih tajam daripada pedang. Maknanya lebih tajam dari pedang. Macam mana kita nak berjalan di satu titi yang tajam. Kalau kita pijak dia lebih tajam daripada pedang. Lepas tu dia sangat licin, dia lebih halus daripada rambut, di bawahnya api neraka. Dan dekat neraka tu akan ada satu pengait yang akan tarik orang di atas titian tersebut. Oleh kerana itu, untuk melintasi titi di atas neraka itu, maka kita semua sangat bergantung kepada amal-amal soleh kita. Amal-amal soleh kita inilah yang akan ditukar menjadi cahaya. Cahaya. Kalau kita baca dalam hadis-hadis yang lain, siapa yang pernah mengikuti tajuk alam akhirat itu, kita akan mengetahui bahawa semua amal kita buat ni, Allah Ta'ala akan berikan manfaatnya kepada pengamal. Sebab tu tak rugi kalau kita buat amal. Jadi amal ni, dia akan bertukar menjadi cahaya. Cahaya tu maksudnya, cahaya itulah yang akan bantu orang nak lintas titian itu, kecepatan dia bergantung kepada cahaya dia. Bila kita baca dalam hadis Nabi SAW, ada orang cahaya sebesar bukit Uhud. Ada orang cahayanya sebesar yang paling kecil sekali Nabi sebut dalam contoh Nabi tu. Nabi kata ada orang cahayanya sebesar ibu jari kaki. Dan yang paling teruk, ada yang sekejap menyala, sekejap dia terpadam. Cuba tuan gambar, tuan bayangkan. Jelas. Tentang cahaya tu. Maka ada orang yang terbang seperti kilat. Ada orang sekelip mata. Panjanglah hadis tu. Cuma kita nak hayati doa ni. Sebab tu, saya cerita maklumat ni supaya tuan-tuan apabila membaca doa ini, kita maksudnya kita faham. Maknanya kita memahami memahami apa yang kita baca. Doa ni, kita tengok dalam surah At-Tahrim, surah nombor 66, ayat nombor 8. Ayat nombor 8 dalam surah At-Tahrim, kalau tuan-tuan nak rujuk dalam Quran, ia berada pada muka surat yang ke-561.
561 di dalam Al-Quranul Karim. Kalau ayat ayat 561. Okey, catat di dalam nota tu. Okey, doanya berbunyi, Rabbana atmim lana nurana. Wahai Rabb kami, sempurnakanlah. Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Atmim, sempurnakanlah. Nurana, cahaya kami. Okey. Untuk faham lagi doa ni, sebab doa ni dia minta, maknanya cahaya tu dah dapat. Orang beriman sudah pasti dapat cahaya. Sebab dia beriman. Sebab amal-amal dia tu pasti ada. Kan? Tapi kenapa doa ini ia menyebutkan tentang sempurnakanlah? Apa di sebalik? Kenapa doa dia kata sempurnakanlah? Cahaya tu dah ada. Tapi kenapa mereka minta sempurnakanlah tentang cahaya ini? Okey. Ayat ini, kalau kita rujuk dalam tafsir, contohnya kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Kathir, ayat ini, doa ni, ayat nombor 8 ni menjadi doa orang beriman ni, ia dibaca setelah orang beriman melihat cahaya yang Allah berikan kepada orang munafik itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang munafik dia sama-sama akan berjalan dengan orang beriman. Orang munafik ni orang Islam. Okey, cuma mereka ni ada kemunafikan dia. Jadi orang munafik dengan maknanya orang Islam. Orang Islam termasuk orang munafik, tapi sebenarnya mereka adalah munafik lah. Okey. Orang munafik dengan orang beriman ni, mereka berjalan di atas titi yang sama. Tiba-tiba cahaya yang ada pada orang munafik ini, cahaya yang digunakan oleh orang munafik ini, Allah Ta'ala padam. Okey. Cerita ni, cerita di hari akhirat. Kan? Macam mana kita boleh kata maklumat tersebut? Okey. Maklumat ini, ia ada dalam ayat Quran yang lain. Saya saja tak nak sebut maklumat ayat Quran tu. Okey. Kita tengokkan ayat Quran tu. Saya kena sebutlah. Sebab ni adalah kaedah kita. Okey, tuan-tuan tengok. Kita rujuk dalam laman web Legacy Quran ni untuk tengok terjemahan lah, paling mudah nak tengok. Okey, saya minta tuan-tuan tulis dekat nota. Okey, buka surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57. Okey, buka surah nombor 57 Al-Hadid. Okey, kita tengok ayat nombor 12. Okay, kita tengok ayat nombor 12. Okay, saya dah paparkan dekat depan puan ni ayat nombor 12. Nampak tak apa yang saya paparkan laman Nampak. Nampak kan? Okey. Tak. Kalau dalam Tak nampak, Ustaz. Tak ada. nampak? Keluar notes. Oh, keluar note saya. Nampak? Sekarang nampak tak? Nampak. Baru nampak. Nampak kan? Okey. Okey. Sekejap. Okey. Ayat nombor 12 ni, kalau kita nak rujuk dalam Quran, buka muka surat nombor 539. Dalam Al-Quran, muka surat 539, surah Al-Hadid, juzuk 27, ayat ni di atas sekali. Pada muka surat 539. Okey, ayat ni kenapa kita nak kena belajar? Sedangkan doa yang kita nak belajar tadi, bilangan 18, dalam surah At-Tahrim. Surah Al-Hadid ni, dia ada kaitan dengan surah Tahrim yang kita nak belajar pada doa ayat yang ke-18 tu. Okay, jadi kita kena tahu dulu, mengapakah orang beriman
mereka minta sempurnakan cahaya, okey, kerana ada kaitan dengan cahaya orang munafik yang Allah Ta'ala telah padamkan. Jadi orang beriman ni bimbang. Kalau cahaya mereka juga Allah Ta'ala padamkan. Jadi kita lihat dulu rujukan dia. Dia apabila cerita tentang alam akhirat, perkara gaib, perlu kepada dalil. Perlu ada sumber rujukan. Jadi kita rujuk dalam ayat yang ke-12. Ayat dia ada ayat 12, ayat 13 dan ayat nombor 14. 12, 13 dan 14. Kita tengok ayat nombor 12 dulu. Ayat nombor 12 ni Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni kita ambil pada makna ayat saja. Kita tak ulaslah. Ayat ni Allah bagi tahu kepada kita, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ingatlah ketika engkau melihat pada hari kiamat orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan cahaya. Dekat ayat ni disebut cahaya. Allah sebut cahaya. Orang beriman ini bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Bergerak cepat cahaya itu di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Jadi salah satu pentafsiran kepada cahaya pada ayat nombor 12 ni, ayat nombor 12 ni seperti mana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, seorang yang pakar di dalam memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Salah seorangnya adalah Abdullah bin Mas'ud, yang mana Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, beliau membawa dalil cahaya dekat sini memang merujuk kepada cahaya kesan daripada amal-amal soleh kita. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan amal cahaya yang kita akan lintas di tiang sirat tu, dia bergantung kepada kadar berapa banyak amal-amal kita buat. Jadi cahaya ni, orang beriman ni dia bergerak cepat di depan dan di belah kanan mereka. Lepas tu mereka dapat berita gembira yang mereka akan dapat syurga. Ini ayat nombor 12. Kalau kita tengok ayat nombor 13, dekat sini munculnya watak orang munafik. Seperti yang saya sebut pada awal-awal tadi. Kita akan tengok pada ayat ini jumpa tak perkataan yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Semasa orang-orang munafik. Orang-orang munafik, lelaki dan perempuan, dalam penterjemahan ni dia huraikan yang sedang meraba-raba dalam kegelapan hari kiamat, mereka berkata kepada orang beriman. Dia kata apa? Unzuruna. Dia kata tunggulah kami. Naqtabis min nurikum. Biarlah kami mengambil sedikit daripada cahaya kamu. Tengok. Orang munafik ni, kenapa dia kata, tunggu kami orang beriman, supaya kami boleh tumpang cahaya daripada kamu. Kenapa? Kerana cahaya orang munafik tadi itu, memang Allah Ta'ala padamkan. Maknanya mereka berjalan di atas tiang sirat tanpa berpandukan kepada cahaya. Maknanya mereka tidak berjaya melintas di tiang tersebut dan akhirnya mereka jatuh ke dalam api neraka. Jadi kalau kita baca ayat ni, kenapa mereka minta tunggu? Sebab mereka tidak dapat cahaya. Mereka nak kejar orang mukmin di depan tu. Tunggu kami supaya kami dapat cahaya. Lepas tu orang mukmin, seperti mana yang diulang oleh para ulama tafsir, orang mukmin akan berkata kepada orang munafik, baliklah kamu ke belakang, kemudian carilah cahaya kamu di sana. Mana orang mukmin, orang beriman kata apa?
korang pergilah cari cahaya korang semua. Nama kau orang munafik kan? Semasa dekat dunia, korang ada sifat nifaq. Kan? Membenci orang beriman. Tetapi di hari akhirat nak menumpang pula cahaya orang beriman. Maka orang-orang beriman, mereka tinggal kat orang munafik ni. Lepas tu Allah Ta'ala letak, Allah diadakan di antara mereka sebuah tembok yang mempunyai pintu. Jadi Allah Ta'ala letakkan penghalang antara orang beriman dengan orang yang munafik tadi, ada sebuah tembok yang ada pintu. Pintu dekat sebelah dalamnya ada rahmat, pintu yang kat sebelah luarnya adalah ada azab. Maknanya Allah Ta'ala menghalang orang munafik daripada mengikuti orang yang beriman. Akhirnya orang beriman ni, mereka berjaya melintasi titian sirat tersebut. Di depan titian sirat tersebut adanya syurga. Itu ceritanya panjang lah pula pasal akhirat tu. Okey, di sini kita dapat tahu, kenapa doa yang kita baca tadi tu, yang kita baca tentang minta sempurnakan bagi kami cahaya kami, kata Al-Hasanul Basri dalam tafsir Ibnu Katsir contohnya, mengatakan doa ini dibaca oleh orang-orang beriman apabila melihat kepada melihat kepada cahaya orang munafik itu Allah Ta'ala padamkan. Jadi, kita baca doa ini supaya di hari akhirat nanti, cahaya-cahaya daripada amal-amal kita ini Allah Ta'ala tidak padamkan. Allah Ta'ala tidak kurangkan. Jadi minta Allah sempurnakan lagi. Bagilah cahaya itu lebih besar. Lepas tu kalau kita baca hadis tentang lintas titian tu, ya Allah, sangat menakutkan. Sebab itu, tidak ada para nabi, tidak ada orang yang boleh berkata-kata di atas titian sirat itu, melainkan para nabi, mereka hanya mampu mengucapkan salim, salim, selamatkanlah, selamatkanlah. Jadi kalau kita baca dalam hadis cerita lintas titian sirat tu, kita akan nampak kepentingan amal tu. Yang sangat menakutkan, ada orang tu dia berjalan, kan, dengan cahaya dia sekejap padam, dia berjalan, sekejap cahaya dia tu terpadam. Cahayanya hidup, dia berjalan, ketika mana cahaya dia padam, dia berhenti. Sedangkan dekat bawah tu ada pengait yang tarik dia nak jatuh. Sehingga kan tangan sebelah, dia dah terjatuh dan dia tergelincir dah. Sebelah tangan sempat lagi capai jambatan tu. Dia punya dramatiknya hadis cerita. Bagus kita baca hadis tu. Tapi dekat sini, doa ini ada kaitan dengan apa yang telah pun kita ceritakan tadi. Dalam masa yang sama, kita minta ampun kepada Allah. Waghfir lana, limpahkanlah keampunan kepada kami, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah berkuasa nak beri cahaya, nak padamkan cahaya dan sebagainya. Jadi inilah doa yang ke-18. Moga Allah Ta'ala memberikan kesempurnaan cahaya kepada kita, khususnya di hari akhirat. Okey, kita dah faham doa ni. Okey, kita terus kepada doa bilangan yang ke-19. Doa untuk dijauhkan daripada azab neraka. Okey, doa dijauhkan oleh Allah daripada azab neraka. Kalau tak sebut azab pun tak apa dah, sebab neraka ni memanglah azab. Tapi tak apalah, azab neraka. Sebab dekat sini memang ada kaitan dengan menyebut tentang azab. Okey. Doa ini ia berada pada suratul Furqan ayat 65 dengan ayat 66. Okey. Surah Furqan ni dia adalah surah yang ke-25. Kalau kita nak rujuk di dalam Al-Quranul Karim,
Ayat 65-66 ni ia berada pada muka surat 365. Muka surat 365. Boleh jumpa ayat 65 dan ayat nombor 66. Okey. Ayat 65 dan ayat 66 ini, doa ini dikaitkan dengan doa ibadur rahman. Doa ibad ar-rahman. Ibad tu apa? Ibadun maknanya hamba-hamba. Ar-Rahman adalah Allah yang Maha Pemurah. Ini adalah terms dalam istilah Quran tu. Ibadur Rahman ni sebenarnya adalah ayat Quran. Ibadur Rahman ni adalah yang Allah sebut dalam Quran, namanya Ibadur Rahman. Okey, Suratul Furqan. Okey. Untuk lebih jelas lagi, kita tengok nota yang saya paparkan ini. Nota yang saya paparkan ini. Okey, nampak tak Suratul Furqan yang sedang saya paparkan sekarang ni? Nampak Nampak tak? Ustaz? Nampak. Okey. Jadi, dekat inilah kalau orang tanya, mana perkataan Ibadur Rahman? Okey. Kita tadi baca ayat nombor 65 dan 66. Kita tak jumpalah perkataan Ibadur Rahman. Jadi kalau nak cari jawapannya, kena buka bermula ayat nombor 63. 63 ni ayat. Okey. Lepas tu untuk faham sesuatu doa nak amal, kena faham cerita dia. Kena faham latar belakang doa itu. Jadi ayat 63 dalam surah yang sama, Suratul Furqan, tuan-tuan dan puan akan jumpa perkataan ayat mula-mula ayat 63 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman. Jumpa tak perkataan? Wa ibadur rahman. Jumpa perkataan ibad, hamba-hamba. Hamba-hamba. Ar-Rahman iaitu hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Jadi daripada bermula ayat 63 ni lah sampailah ayat nombor 66 yang kita baca tadi. Sebab tu kita namakan ia doa Ibadur Rahman. Maknanya doa yang dibaca, diucapkan oleh hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Okey. Jadi, kalau tuan-tuan nak tahu siapakah hamba-hamba Allah Ar-Rahman ni, okey, tuan-tuan kena cari ayat ni bermula 63. Okey, ayat 63 kalau tuan-tuan rujuk dalam Quran, dia bermula muka surat 365. Okay, catat maklumat tu. Okey, bagus juga kalau ada satu pengisian bertajuk Ibadur Rahman. Sebab Ibadur Rahman ni lah yang kita nak dapat gelaran hamba-hamba. Dia bukan senang ya nak dapat gelaran hamba ni. Dalam Quran, kalau Allah guna perkataan ibad, dia mesti hamba tu hamba yang baik. Hamba yang baik. Dia dalam Quran, kalau nak tahu hamba yang tak baik dengan hamba yang baik, Allah Ta'ala akan guna perkataan ibad. Kalau hamba yang tak baik, Allah guna perkataan abid. Kita tengok hamba. Jadi kalau kita nak jadi betul-betul hamba kepada Allah, maka studilah, belajarlah maklumat yang ada dalam Suratul Furqan bermula ayat 63. Salah satu saya tunjukkan secara ringkas, lepas tu kita terus pergi kepada doa dia. Okey, kalau tuan-tuan ada Quran, buka muka surat 365, saya akan tunjukkan. Okey. Maklumat ni sebenarnya telah diterangkan secara ringkas ketika mana tuan-tuan mengikuti kelas pada hari Khamis petang sewaktu belajar surah Al-Alaq. Dah selesai dah surah tu. Kita ada sebut tentang
Bagaimana nak jadi hamba Allah? Maka kita boleh gunakan salah satunya suratul Furqan. Okey. Kalau kita nak tahu ciri-ciri hamba Allah yang benar-benar hamba ibadur Rahman tadi, okey, kalau tuan-tuan ada Quran, tuan buka muka surat 365 ataupun tuan buat catatan. Okey, yang pertama, ciri-ciri hamba kepada Ar-Rahman itu dia adalah bersifat merendah diri, tawadhu'. Ini ayat 63. Ini ayat nombor 63 ciri pertama. Kemudian dia juga akan bercakap lemah lembut dan dia akan bercakap perkataan yang keji. Perkataan yang baik apabila dia berhadapan dengan orang-orang yang tak bercakap baik. Dia tak balas buruk. Kalau orang maki dia, dia tak maki orang tu balik. Dia bersifat yang dia memberikan reaction yang baik. Ini ciri yang kedua berada pada ayat nombor 63. Okay. Lepas tu, ibadur Rahman, dia juga akan sentiasa mendirikan solat malam. Ini adalah ayat nombor 4. Suratul Furqan. Okay. Ini semua surah Furqan. Okay. Mendirikan solat di waktu malam. Okay. Kemudian ciri yang keempat, mereka ini takut dengan azab Allah. Ciri keempat inilah doa yang kita sedang belajar. Inilah doanya. Doa yang kita nak belajar ni, doa yang suratul Furqan ni, inilah ciri keempat lah. Jadi dekat nota tu, yang bilangan 19 dijauhkan daripada azab neraka tu, tuan tulis ciri keempat bagi ibadur Rahman. Okey, dia bukan sekadar solat di waktu malam, tetapi mereka selalu berdoa kepada Allah. Doa tentang apa? Mereka takut walaupun mereka dah menjadi orang merendah diri, walaupun mereka bercakap yang baik-baik, walaupun mereka dah bangun buat solat malam, mereka sentiasa takut kepada Allah dengan neraka tu. Jadi mereka ini selalu berdoa kepada Allah dijauhkan daripada neraka. Sebab tu kita letakkan ciri keempat, mereka yang takut dengan azab Allah. Jadi doa ni yang kita nak belajar bilangan 18 ni dekat ciri keempat. Jadi nampak tak asal usul? Atau bukan asal usul lah, maksudnya yang dikatakan ciri-ciri ibadur Rahman. Salah satunya pada bab doa. Ni tak jauh daripada azab neraka. Okey. Sebelum kita pergi pada doa, kita habiskanlah ciri-ciri ibadur Rahman ni. Okey. Ciri yang kelima, mereka ini kalau mereka bersedekah ataupun mereka infakkan harta mereka, mereka akan adil. Adil ni maksudnya tidaklah habis semua harta dia dan tidak juga terlalu kedekut. Tidaklah terlalu boros, tidaklah terlalu macam sikit sangat pun tak. Dia pertengahan, dia adil dalam berinfak. Okey. Ciri kelima ni, ia berada pada ayat yang ke-67 dalam suratul Furqan. Okey, ciri yang kelima. Okey, ciri yang keenam adalah menjauhkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat nombor 68 suratul Furqan. Okey, catat. Okey, ayat nombor 68 dalam suratul Al-Furqan. Ini semua surah Furqan lah. Okey, ciri yang ketujuh, mereka tidak membunuh orang lain tanpa sebab. Tanpa sebab yang Allah izinkanlah. Sebenarnya kita boleh membunuh orang lain kalau ada sebab yang dibenarkan. Seperti mana orang itu pernah membunuh orang lain, maka hukuman kisahnya juga dibunuh. Yang itu dibenarkan. Tapi orang yang ibadur Rahman ni, dia tak membunuh orang lain tanpa sebab. Ciri ketujuh ni dia berada pada ayat nombor 68. Ciri yang ke-8, ibadur Rahman, dia tidak melakukan perzinaan. Ini adalah ayat nombor 68. Ayat 68 juga. Ciri ke-8, ayat nombor 68. Ciri yang ke-9, mereka ini juga tidak mereka tidak menjadi saksi-saksi yang bohong. Itulah ciri yang ke-9.
Okay, ciri 9 ni dia berada pada ayat nombor 72. Ayat nombor 72. Okey. Pada ciri yang ke-10, mereka meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Ini juga pada ayat nombor 72. Dan ciri yang ke-11, mereka ini orang yang mendengar dan mengikuti peringatan yang disampaikan. Ini pada ayat yang ke-73. Okey, 73. Dan ciri yang ke-12, mereka ini berdoa juga. Tapi mereka doa dekat sini, mereka doa ni, ciri 12 ni kan? Ciri 12 ni, dia sebenarnya ada, kita dah cerita dekat doa ni. Kita catat dekat situ, mudah je. Kita dah cerita dekat doa nombor ni. Doa bilangan, sekejap saya carikan, sudah terlupa doanya. Okey, dia sebenarnya ciri 12 ni, Ibadur Rahman ni, kita dah belajar doa nombor 6. Kita dah belajar dekat doa nombor 6. Waktu kita belajar doa bilangan 6, pada muka surat nombor 17. Kalau kita buka pada halaman 17 dekat dalam nota, dan nota yang kita gunakan ini, kita dah belajarlah doa ini. Doa minta zuriat yang saleh, menjadi orang yang bertakwa dan sebagainya. Ciri ke-12 ni. Ini adalah ciri-ciri ibadah rahman secara ringkas lah. Okey, jadi elok kalau belajar maklumat-maklumat ini. Okey, belajar maklumat ni. Jadi tapi doa yang kita nak belajar sekarang doa nombor berapa? Ciri yang ke berapa? Ciri yang ke-4 ni. Inilah ciri yang ke-4 yang kita akan belajar sekarang. Okey, jelas ya? Kita dah tahu dah bentuk doa tadi. Jadi kita terus pergi kepada doa tadi. Okey, doa ni berbunyi apa? Okey, buka semula, lihat kepada nota. Ada pada tangan tuan-tuan dan puan. Okey, doanya berbunyi Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ini ciri ibadur rahman. Walaupun mereka banyak buat kebaikan, tapi mereka takut dengan neraka. Jadi doa ni kalau boleh jangan ditinggalkan. Dibaca ia. Okay. Jadi doa ni apa? Rabbana srif 'anna, wahai Rabb kami. Isrif 'anna. Isrif 'anna ni maknanya jauhkanlah, palingkanlah. Isrif ni macam jauhkanlah ataupun palingkanlah. Boleh juga maknanya. Isrif 'anna, jauhkanlah. 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 Jauhkanlah apa? Azab jahannam. Azab jahannam. Maknanya azab neraka jahannam. Daripada siapa? Daripada kami. Anna. Allah sahaja yang boleh menjauhkan kita daripada azab neraka yang nama neraka itu jahannam. Jadi orang yang ibadur rahman ni, yang betul-betul hamba kepada Allah ni, mesti tidak lepas mulutnya daripada minta jauhkan Allah daripada api neraka jahannam. Kenapa mereka minta jauhkan? Mereka menerangkan inna azabaha kana gharama. Kerana sesungguhnya azabnya itu kana gharama. Apa makna kana gharama? Gharama kat sini azabnya itu kalau Allah bagi dia kekal abadi. Azab dia tu kalau kena orang masuk neraka ni, kalau dia orang masuk neraka ni kalau kena azab ni tak berhenti, tuan-tuan. Dia bukan hari Isnin dapat kena azab, hari Selasa cuti. Tak ada.
bukan pukul contohnya pukul 10 azabnya kena, pukul 12 stop azabnya, tak ada. Azab dia sentiasa. Sebab selagi akhirat tu ada, selagi tu azab tu ada. Maknanya azab apa? Azabnya itu sampailah bila-bila. Sebab akhirat tu tidak ada hari esok. Dia hari tu kekal. Sebab tu orang yang beriman ni, mereka kenal tentang azab ni, mereka minta pada Allah supaya jauhkanlah daripada dimasukkan daripada azab Jahannam. Kenapa? Azab dia kalau kena gharama. Gharama tu maksudnya azab tu kalau kena, dia adalah kekal azab tu. Tak berhenti-henti azabnya. Tak berhenti azab tu. Bayangkan kalau orang kena azab, kalau bentuk azabnya kulit dia dibakar, kan? Lepas kulit dibakar, hancur kulit dia tadi tu, datang balik kulit semula dibakar lagi. Hancur balik, dibakar lagi. Dalam belajar bab neraka tu kita akan terkesan sangat dengan doa ni. Okey, baca, fahamkan cerita ni kan? Okey. Lepas tu mereka mengatakan lagi, bukan sekadar azab tu kekal, azab tu membinasakan mereka, tetapi mereka juga mengatakan innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Mereka mengatakan juga sesungguhnya neraka Jahannam itu, apa dia? Mustaqarran wa muqama. Mustaqarran tu maksudnya tempat tinggal, tempat yang menetap dan tempat tinggal yang buruk. Kan? Maksudnya mereka tak boleh nak keluar-keluar. Mereka duduk di dalam tu. Seburuk-buruk tempat tinggal adalah di dalam neraka. Sebab itu, kita tak nak macam ni. Kita tak nak yang ni. Yang kita nak apa? Yang kita nak syurga sebagai sebaik-baik tempat tinggal. Sebab tu kalau kita baca surah yang sama, surah Al-Furqan, kita akan jumpa lawan daripada ayat nombor 66 ni. Kalau siapa yang ada Quran, tuan buka ayat nombor 76. Kalau tuan cari pada ayat nombor 76, okey, tuan akan jumpa orang masuk syurga ni. Dia sama je ayatnya bunyi mustaqarra wa muqama. Cuma Allah Taala tukar. Allah tak guna saat, tapi Allah guna hasunat. Buka nombor 76. Ayat nombor 76. Hasunat ni baik. Kalau neraka ni, inna sa'at. Amat buruk. Saat tu amat buruk. Saya kena bersihkan sikit. Okey. Saat tu amat buruk. Okey, saat tu amat buruk. Tapi kalau orang masuk syurga, dia tak kata saat. Dia kata hasunat. Amat baik. Jadi kita ada pilihan. Kita nak tempat kita nak tinggal nanti, tempat kita nak kembali nanti, kita nak jadikan dia tempat tinggal, nak berlindung dalam tu, nak berehat dalam tu, adakah kita nak azab Jahannam ataupun kita nak syurga? Sebab itu sangat penting jadi ni. Ibadur Ar-Rahman. InsyaAllah nanti akademi akan carikan pembimbing untuk menerangkan tentang Ibadur Rahman. InsyaAllah. Okey, jelas tuan-puan ya? Jelas kat sini. Kenapa dipanggil tempat penetapan? Tempat penetapan ni maknanya rumah lah. Mandil. So kalau kita dapat rumah, kita tak nak. Sebab di hari akhirat, macam kita kan, bayangkan. Kalau rumah kita selesa kan, kita seronok sangat dalam rumah. Tak nak keluar-keluar rumah kan. Betul tak? Kalau rumah tu, mustaqarrah lah. Tapi kalau kita nak duduk dalam tu, nak tinggal dalam tu, wa muqama. Lepas tu dia panggil tempat tinggal. Wa muqama ni maksudnya iqamah lah. Mustaqarrah ni tempat kita nak berada di dalamnya, cara berada dalamnya macam mana, kita nak jadi tempat tinggal.
di sini menunjukkan bahawa kenapa tempat tinggal dan tempat penetapan dan tempat tinggal. Sebab akhirat tu sebenarnya tempat kita kembali. Rumah yang kita bina ni, rumah yang kita diami ini, walaupun atas nama kita tu akan terpadam apabila kita mati. Kita faham kan? Nama rumah yang kita beli, yang kita buat, apabila kita mati, dia bukan jadi milik kita dah. Dia akan jadi milik anak-anak kita. Dia panggil harta pusaka lah. Kalau macam sekarang ni, tak boleh bayar lagi, bukan milik kita. Kita sewa beli kan, kita macam mana? Dia milik bank. Tapi pada hakikatnya, rumah yang kita bina ni, kita akan tinggalkan dia. Kita akan pergi cari rumah yang kekal. Tapi kita tak nak lah. Apabila kita tinggalkan rumah dekat dunia itu selesa, luas, besar. Kan? Tapi kita tak nak Allah kembalikan kita masuk ke azab jahannam. Jangan. Kalau kita masuk dekat sini, kita akan dapat tempat tinggal yang sa'at mustaqarra wa muqama. Tak nak macam tu. Sebab tu hamba yang beriman pada Allah ni, ibadur Rahman ni, mulut-mulut mereka ini sentiasa memanjatkan doa pada Allah. Rabbana srif anna azaba jahannam. Jadi kalau kita nak tengok tempat tinggal yang baik yang kita nak pergi, jom kita tutup dengan ayat dalam surah Al-Furqan. Saya tunjukkan ayat dia tadi. Ayat berapa? Ayat nombor 76. Jadi kita tengok. Last sekali kita hayati ayat surah Al-Furqan. Okey, kita tengok ayat nombor 76. Okey, dah nak habis dah. Kita nak habis dah ni. Kita akan berhenti pada bilangan doa nombor 18. Okey, tengok dekat sini. Kita nampak tak saya paparkan ayat Quran di sini? Nampak Nampak. Okey, kalau kita baca dekat 76 ni, ayat 76 ni, Allah Ta'ala sebut lawan kepada ayat nombor berapa tadi? 66 kan? Orang masuk syurga apa? Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka kekal dalam syurga. Hasunat. Hasunat tadi lawan kepada sa'at. Amatlah elok. Amatlah elok. Elok apa? Syurga tu. Mustaqarra wa muqama. Sama saja macam 66 tadi. Cuma bedanya pada perkataan hasunat lawan kepada sa'at. So, pilihan di tangan kita. Allah bagi kita peluang untuk menjadi ibadur Ar-Rahman. Dalam masa yang sama minta kepada Allah tentang syurga dan minta kepada Allah dijauhkan daripada api neraka. Dan last kali saya tutup dengan sabda Nabi SAW. Okey, hadis ni, tuan nampak tak hadis saya paparkan ni? Nampak kan? Nampak ke tak nampak ni? Nampak Ustaz. Okay. Nampak Hadis Ustaz. ni sebenarnya tuan-tuan dah pernah belajar bagi sesiapa yang mengikuti tajuk 62 amal pembukit pintu syurga. Saya ulang dia balik semula. Yang mana Nabi SAW bersabda bermaksud, sesiapa yang minta syurga kepada Allah sebanyak 3 kali, nescaya syurga akan berdoa, Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Dan siapa yang memohon agar dijauhkan dari neraka sebanyak 3 kali, nescaya neraka akan berdoa, Ya Allah, jauhkanlah diri daripada neraka. Maknanya bacalah tiap-tiap hari. Minta Allah Ta'ala beri kepada kita syurga, minta kepada Allah Ta'ala untuk Allah jauhkan kita daripada api neraka. Hadis ini tak sebut 3 kali tu bila waktu spesifik ni. Tapi Nabi sebut sebanyak 3 nak menunjuk kepada banyak memimpin. Jadi, dengan doa yang ke-18, 19 yang kita baca tadi tu, moga-moga neraka akan berdoa kepada Allah. Dia kata apa? Allahumma ajirhu minan nar. Dia kata, Ya Allah, jauhkanlah dirinya daripada api neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu ta'ala
a'lam. Okey, sampai di sini insya-Allah. 20 kita, bilangan 20 kita dah belajar. Minggu depan insya-Allah kita akan belajar doa nombor 21. Boleh juga buat macam ni. At least mama dengar sini mengaji je. Okey, ni ayat nombor bilangan 21 ya. Insya-Allah. Ni minggu depan kita akan belajar yang ni. Okey, saya tengok ada mana-mana persoalan. Kalau ada mana-mana persoalan. Okey, kalau ada secara verbal tak soalan sebelum kita berhenti? Ada pertanyaan? Ada persoalan? Pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita lepas kita solat, kita ada baca zikir yang Allahumma ajinna minan nar 7 kali. Itu sama ke Ustaz? Cuma zikir tu isunya pada status hadis tu sebenarnya. Maknanya maksudnya zikir pada Allahumma ajinna minan nar tu dia punya status hadis tu diperdebatkan, diperbincangkan oleh para ulama. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, kan? Itu ada diperbahaskan dari sudut status hadis tu. Tapi kalau kita nak baca dalam bentuk doa boleh. Dia maknanya tepat, maknanya sangat baik. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Boleh. Cuma doa itu dia tak samalah macam doa ke-19 ni. Sebab doa 19 ni dia lebih ada deep lagi. Maksudnya lebih dalam lagi sebab pada ayat 65 ni dia menerangkan. Kalau tadi tu kita cuma kata ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka saja kan. Tapi pada ayat 65 ni dia tambah lagi. Dia nampak lagi ketakutan tu dengan dia menambah perkataan. Dia kata sesungguhnya inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya neraka itu. Dia kalau macam kita kata ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka. Itu pun dah bagus dah. Digalakkan minta jauh pada api neraka. Tapi kalau kita baca dengan yang ayat surah Ibadur Rahman ni, surah Furqan ni dia ada penambahan lagi. Kita menerangkan lagi. Maknanya dia bawa dengan nak nampakkan lagi bahawasanya neraka tu kenapa kita minta jauh. Kerana pada azabnya gharama, kerana ia merupakan tempat kembali yang buruk. Itu membedakan dia dengan zikir yang kita baca Allahumma ajirni minan nar. Tapi kalau kita baca ia dalam bentuk kita nak jadikan dia doa, boleh. Cuma dari sudut pentadbitan hadis itu saja ada isu lah dibincangkan oleh para ulama hadis tentang bab itu. Wallahu ta'ala. Ustaz. Ya. Doa tu bukan dalam kitab Al-Azkar. Dia begini. Tidak semua maklumat di dalam kitab Al-Azkar itu hadisnya adalah hadis yang sahih. Kena faham macam tu. Sekalipun dia dibuat oleh Al-Imam Nawawi. Sebab itu siapa yang belajar ilmu hadis, dia akan tahu mana zikir yang sahih, mana yang tidak sahih. Namun begitu. Sebab tu kalau belajar Al-Azkar, kena minta guru yang membimbing kita kitab Al-Azkar Nawawi tu untuk dia menerangkan kepada kita mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Jadi kita kena faham. Tidak semua, sebab hadis-hadis dalam azkar tu dia bukan semua yang sahih, ada juga yang lemah. Jadi tak boleh terima bulat-bulat semua dalam azkar tu. Oleh sebab itu orang yang membimbing kitab Al-Azkar, guru yang membimbing kitab Al-Azkar, dia kena menerangkan maklumat itu kepada pelajar-pelajar dia. Okey, zikir ni hadisnya statusnya macam mana? Zikir ni hadisnya statusnya macam mana? Statusnya macam mana? Okey, kena tengok. Okey. Jika hadis itu hadis yang lemah dia ringan, dia panggil dhaifnya ringan, masih boleh amal lagi.
Maknanya kalau dia bentuk zikir, kita masih lagi boleh amalkan zikir tu walaupun hadis tu lemah. Tetapi dia ada syarat-syarat dia yang tertentu. Dia ada syarat dia lagi. Bukan boleh secara bukanlah hadis dhaif tu boleh digunakan. Tak apa, dia bukan lemah yang kuat. Dia bukan lemah banyak tapi lemah sikit, lemah ringan. Sebab tu kena guru yang bimbing itu dia kena terang pada pelajar-pelajar dia. Al-Imam Nawawi dia jelaskan maklumat tu pada depan-depan kita Al-Adhkar. Kita kena faham macam tu. Okey, dia boleh amal. Kalau kita kata Allah, kalau zikir tu ada dalam kalau dia hadis yang dhaif sekalipun, tapi kena tengok dhaif lemah tu lemah kategori mana. Sebab tu kena faham. Hadis lemah dia ada banyak kategori. Kalau yang langsung tak boleh guna, lemah yang paling teruk sekali dia hadis tu palsu lah. Dia faham macam tu. Tapi kalau lemah yang kuat pun tak boleh digunakan. Tapi kalau lemah ringan boleh digunakan. Tapi kita yang belajar, kita tak tahu. Kita orang awam ni, kita tak tahu. Hadis ni boleh guna. Dia jangan jumpa hadis macam semua boleh guna. Jangan. Sebab tu orang yang mengajar, kita orang awam kita tak tahu. Tapi kita boleh bertanya. Ustaz, kita bertanya. Ustazah, boleh saya tahu hadis ini status dia apa? Macam tu ya. Okey. Maksudnya kalau dia lemah ringan, insya-Allah dia masih lagi boleh digunakan tetapi dengan beberapa syarat-syarat dia. Jadi syarat-syarat tambahan dia. Wallahu taala. Sebab itu kita selalu paparkan hadis yang sahih. Kalau hadis yang sahih ni memang kita yakin dah. Memang dari Nabi. Tapi kalau dia mula lemah ni, dia duduk antara 50-50. Ya ke Nabi cakap? Ke Nabi tak cakap? Nabi buat tak? Nabi tak buat ke? Dia ada lagi macam ada perbincangan dekat situ. Sebab tu kita kena rujuk hadis tu statusnya bagaimana. Wallahu ta'ala. Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz. Salam. Ya. Salam. Nak tanya, sama ada ini sahih ke tak? Ada yang kata selepas memberi salam ke kanan baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah. Lepas tu tak ada. Okey, lagi. Dan bila lepas bagi salam ke kiri baca wa na'udzubika min sahwatika wan nar. Okey. Pertama, yang tepat, yang sunnah Nabi SAW adalah berdoa sebelum memberi salam. Bukan berdoa ketika memberi salam. Ya, orang doa lepas bagi salam ke kanan tu, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Bagi salam ke kiri pula, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Okey, isu dia ketika bagi salam. Betul tak? Okey. Isu dia sebenarnya yang sahih, yang sunnah Nabi ajar sebelum bagi salam, membaca doa selepas tahiyat akhir tu. Dekat situ bacalah, nak baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh baca. Tetapi jika dibaca semasa memberi salam, tidak berdasarkan kepada petunjuk, tidak berdasarkan kepada amalan, tidak berdasarkan kepada suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh baca doa tu, tapi baca dia sebelum memberi salam. Selepas baca tahiyat akhir. Itu Ustaz, sangat bagus baca doa. Ya. Ustaz, Ya. macam mana pula yang doa a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mat wa syarri fitnatil masiihid dajjal. Buat yang dewan sahih. Itu sahih. Itu sahih. Itulah yang sahihnya. Itu dibaca sebelum memberi salam. Yes. Selepas mana Nabi membaca tahiyat akhir, para sahabat mengatakan Nabi meminta kepada kami baca doa tu 4 perlindungan. Sampaikan sahabat kata apa pentingnya doa tu
pentingnya doa itu seperti mana Nabi mengajarkan kami ayat Al-Quran. Itulah jawapan dia. Jadi yang tepat dia, okay, kita tak kata doa tu tak boleh baca. Kita kata doa itu boleh dibaca. Cuma tempat dia tu kalau boleh tukar. Okay, tukar. Letakkan doa tadi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah tadi tu kepada sebelum memberi salam. Bukan semasa memberi salam. Kat situ je kita kena baiki dia. Kan? Kita, masyarakat kita ni, kita betulkan je. Dia hafal doa tu, bagus doa tu. Ertinya bagus, minta syurga, minta jauh daripada api neraka. Benar doa tu. Tepat. Tapi nak meletakkan doa itu, kalau kita nak ikut Nabi, nak ikut sunnah Nabi, kita tak nak ikut sunnah ustaz-ustaz, kita tak nak ikut sunnah umat manusia. Yang biasa kita nak ikut sunnah Nabi. Jadi kalau betul nak ikut sunnah Nabi, tanda cinta sayang kepada Rasul, ikut yang Rasul usulkan. Yang Rasul tunjukkan, baca semasa belum memberi salam. Itu jawapan dia. Dan satu kesalahan besar, jika kita menyandarkan membaca doa itu semasa bagi salam, kita kata sunnah Nabi, kita telah membuat dosa besar kerana kita menyandarkan maklumat tersebut kepada apa yang Nabi tidak katakan. Maka siapa yang menyandarkan sesuatu yang tidak Nabi katakan, yang Nabi tidak buatkan, dia telah menempah satu tempat di dalam api neraka Jahannam. Na'udzubillah. Jadi hati-hati dalam menyandarkan satu maklumat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita berhenti dekat sini. Kita jumpa insya-Allah pada minggu depan untuk doa bilangan yang ke-12 insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan. Jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf atas kekurangan, atas kelemahan. Jika ada mana salah silap saya dari sudut menyampaikan maklumat, kalau ada yang lebih benar, yang benar, tolong bagi tahu. InsyaAllah saya boleh memperbaiki dan kita akan kongsikan maklumat yang benar dan lebih benar. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.